أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Okay, so untuk malam ini kita nak bercerita dengan korang benda yang biasanya kita bagi yang proper kan. Tapi tonight aku rasa kita nak going kelakar sikit. Sebab benda ni bagi aku agak agak dah lama lah tak buat. So kita kali ni kita nak buat balik. Tahun lepas kot tak silap Acap buat pasal cerita-cerita seram yang kelakar sampai Acap reject. Tapi benda ni bukan nak menghina cerita korang ke, tidak lah. Tapi for me dia macam best untuk dikongsi, tapi dia agak kelakar sikit. Alright, so malam ni special sikit. Jom kita tengok. Macam biasa, jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita lain intro macam biasa. Let's roll it. Okay, untuk cerita yang pertama ni, ni cerita yang direject. Macam Acap cakap, Acap tak ada niat pun nak menghina ke ataupun memperkecilkan, memperlekehkan siapa-siapa yang menghantarkan cerita. Tapi orang kata apa, benda ni just hiburan lah. And benda ni pun aku rasa dah 2 tahun lebih dah cerita dia. Tapi kita nak share dengan korang satu kisah yang berlaku kepada seorang mamat ni. Nama dia Ungku, 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 yang berasal dari Perlis. Okey, dia kata dekat Perlis ni pada waktu itu kejadian ini berlaku lebih kurang tahun di mana kita mengalami PKP 2020 lah, penghujung tahun 2020. So dia kata waktu tu dia kuarantin COVID. Maksudnya dia memang kena duduk seorang-seorang lah. And dalam rumah dia tu, dia dan juga akak dia kena kuarantin, dan rumah itu disanitasi hari-hari, dan orang kata pelbagai prosedur yang dia buat lah. Maksudnya lah sebab dia 2 orang kan dalam tu, and waktu tu memang COVID-19 ni memang tengah dahsyat. Dia kata okey, nak jadikan cerita, dia tinggal berdua bersama dengan kakak dia, and family yang lain telah pun dipindah ke tempat lain. And pada malam tersebut dia kata ada satu gangguan yang telah pun berlaku kepada dia. Dia kata waktu tu aku tidur bang. Aku macam mengantuk lah. Biasa kita kena COVID ni memang lesu gila. Siapa-siapa yang pernah kena COVID-19, kita throwback sikit, memang dia ada satu feeling yang sangat-sangat tak best. Lesu nak mampus kan. Rasa macam bapak nak buat kiri salah, buat kanan salah, semua benda tak best lah senang cerita. Okay, so nak jadikan cerita, pada malam tersebut dia bangun daripada tempat pembaringan dia untuk pergi ambil makanan yang telah pun disediakan di luar pintu. Di luar pintu apa ni? Dia lah luar pintu dia. So dia pun keluar, and then dia kata waktu tu ada makanan bungkusan yang berada depan bilik dia. So itu rasanya mak dia. Jadi kata mak dia memang selalu buat benda lah tu. And bila makanan tu sampai, dia pun angkat, dia bawa masuk dalam. Alright, so dia pun macam lapar kan, pening kepala pun ya juga. So dia macam faham tak? Mamai kan. Dia pun ambil keputusan untuk keluar sekejap untuk ambil bekas minuman yang berada dekat dapur dia pada waktu tu. Tapi Cap, apa yang aku perasan lepas je aku keluar daripada bilik tu, aku perasan dekat depan bilik kakak aku tu tak ada makanan yang disediakan untuk dia. So aku dah jadi pelik, sebab benda ni tak pernah berlaku. Sebab kalau mak aku hantar makan, mak aku akan hantar untuk kedua-duanya sekali. Pelik lah kalau mak aku hantar untuk seorang je. Macam tu lah dia kata. Tapi aku macam okey, tak apalah, aku pergi ambil cawan dulu, sekejap lagi aku bagilah nasi aku sikit kat kakak aku. Macam tu lah lebih kurang dia kata. Okey, dia pun ambil cawan, and then dia patah balik ke arah bilik mereka. And bila dia patah balik ke bilik mereka, dia tengok makanan yang dia dah ambil dalam bilik tu tadi ada dekat depan pintu dia. Dia macam siapa pula yang gali? Dalam rumah ni ada 2 orang je, kakak dia dengan dia. So dia expect macam kakak dia nak bergurau dengan dia. Tapi Cap, apa yang aku pelik waktu tu, bila aku toleh ke arah kanan, dekat depan pintu bilik kakak aku tu ada makanan juga dekat situ. So aku macam
Pelik lah, pelik. Macam mana pula boleh ada 2 makanan? Tadi ada 1, aku dah bawa masuk. Ini ada 2 kat depan. So aku jadi heran macam. So aku pun masuk ke dalam bilik dan ambil makanan yang ada dekat depan pintu tu. Aku letak atas meja. Aku dah angkat tadi ni. Aku dah letak dah kat sini. Bisik hati dia pada waktu tu. Lantak lah. So dia pun duduk, then dia pun makan. Dia makan. Lepas dia dah makan, dia kata dia dah kenyang, dia pun letak sampah tu dekat bahagian dapur sebab dia nak buang kemudian lah. Tapi dia kata waktu tu cap, aku lalu depan bilik kakak aku, makanan tu masih dekat situ. So aku pun ketuk lah bilik kakak aku. Ain, Kak, ni makanan dah sampai dah ni. Makan. And then Ain pun buka pintu. And bila Ain buka pintu cap, aku nampak mulut kakak aku ni tengah mengunyah. Apa? Ni makanan kau dah sampai. Makanan apa? Dia tanya macam tu. Ni makanan kau. Lepas tu dia kakak aku nampak macam wajah dia macam pelik lah. Makanan apa? Kan? Ni lah makanan kau. And bila aku tunjuk dan aku tunduk ke bawah cap, aku tengok kat bawah tu tak ada makanan cap. Langsung tak ada makanan. And akak aku tengah eloknya mengunyah tu. Tahu akak aku cakap, kau kenapa? Kau COVID ke gila? Dia tu macam tu. Tadi aku nampak makan dan duduk sini. Kau ni kacau je lah. Dan akak aku pun masuk balik kat dalam bilik dia. So aku dah jadi macam blank. Mana pergi pula makanan tu? Kan? Apa makanan yang aku nampak daripada tadi? Okay, aku pun ambil keputusan masuk balik ke dalam bilik dan aku selubungkan diri aku pada waktu tu. Sebab aku dah rasa waktu tu dah sejuk macam tu. Alright. So aku pun selubungkan diri aku. Time aku tengah selubung tu cap, aku dengar ada orang ketuk pintu. Aduh, kakak aku ni apa ni? Mengeluh. So aku pun bangun daripada tempat pembaringan tu, and aku pun buka pintu. Bila aku buka pintu cap, aku nampak mak aku tengah berdiri dekat depan pintu aku. And then dekat tangan dia ada 2 bungkus makanan yang dia nak bagi kat kita orang. Aku cakap, mak, tadi dah hantar ni, hantar apa lagi? Hantar apanya tadi? Ni mak baru sampai ni. Kan kat luar hujan tu, lambat dah sikit sampai. Orang dah habis makan mak tadi. Yang mak hantar petang tadi dah ada dah. Mana ada mak hantar petang tadi? Ini baru nak hantar ni. Ada mak. So aku pun tunjuk kat tong sampah yang aku buang sampah aku tadi tu lah. Mak aku dengan berpakaian PPE dia bagai. And then aku pun pergi ke arah dapur untuk tunjukkan dekat dia apa benda yang ada. And bila aku sampai kat dapur cap, dekat situ ada satu polystyrene cap. Ada polystyrene yang dah kemik, kotor, nampak macam dah lama. Semua aku macam, kau makan apa tadi ni? Waktu tu orang kata darah tu, jantung tu laju lah, berderau lah, kan? And aku rasa waktu tu aku jadi macam, apa tadi aku makan sial? Kan? Aku jadi macam pelik lah macam tu. So bila aku pelik, aku jadi takut lah. So aku pun berlari masuk dalam bilik, and mak aku ketuk-ketuk pintu. Mak aku ketuk-ketuk pintu. And then aku pun selubungkan diri lah. Aku selubung, aku rasa panas kan. Waktu tu aku jadi rasa takut. Aku rasa tak nak jumpa mak aku sebab aku takut gila cap. And bila aku, orang kata apa, tutup mata tu, aku terlelap cap. Aku terlelap. And bila aku tersedar cap pada waktu tu, aku dengar sekali lagi ada orang ketuk pintu. Dan aku jadi takut nak buka. So aku pun bangun daripada tidur. Aku pergi ke arah pintu. Aku buka pintu. Aku nampak mak aku tengah pegang 2 bungkus makanan untuk hantarkan kepada aku. And mak aku cakap, kau kenapa? Mengigau? Nampak hantu ke muka pucat macam ni? Dah makan belum? Belum mak. Ambil ni, nasi ni, makan. Ni kakak kau tidur agaknya tu. Daripada tadi ibu panggil tak bangun-bangun. Ni makanan dia ibu letak sini. Nanti kau ketuk lah pandai-pandai kau. Okey mak, okey. Dah mak keluar dulu. Okey mak. Alright. Apa-apa telefon? Ya mak. Okey, Assalamualaikum. So itulah dia kongsian yang dikongsikan kepada kita guys.
Bunyi tak ending dia? Cerita the best. Tapi sebenarnya itu semua mimpi. Dia macam faham tak maksud aku? Aku rasa macam dia macam tu lah. Dia macam frustration tu macam what the fuck, macam tu lah rasa dia. Best tau, best. Ambil lah macam pure. Dia macam plot tu baik. Ini betul ke, serius lah. Rupanya mimpi mat. Mak dia tak hantar lagi makanan tu. Dah lapar sangat lah agaknya kat dalam rumah tu kan. Dah lapar sangat, dah menggigil, dah sampai tertidur, sampai mimpi dah makan orang lain, nampak kakak makan bagai. Tapi scary lah. Maksud aku mimpi dia agak scary. Tapi kenapa ending ni mimpi mat? Perlu ke nak buat ending mimpi ni? Ni bukan filem. Kalau mimpi tu, mimpi je lah. Tak payahlah bagi tahu kan. Tapi okay. Tak ada, aku cakap kan, dia tak adalah hancur sangat. But bila towards the ending aku rasa macam apa? Mimpi. Ada situ lah. Tapi okay. Alright. So itulah dia cerita daripada Ungku kepada kita. So itulah dia guys, cerita yang pertama yang bagi aku agak menarik, tapi sebagai ending dia mimpi, aku reject. Macam tu. Okay, untuk cerita yang kedua ni, yang ini lagi dahsyat. Okay, dia kata ada satu cerita, waktu ni dia berumur 9 tahun, dia kata. And benda ni berlaku di kampung dia. Ketika itu dia balik kampung sebabkan atuk dia sakit, tak silap aku. Dia kata tahun 2016-17 punya cerita, umur dia 9 tahun waktu tu. And dikongsikan pada tahun 2022, tahun lepas, which is dah menjangkau usia 6 tahun, 9, 6, 15 ke 16 tahun lah. Budak tu tengah sekolah menengah sekarang. Mungkin dah habis sekolah ke belum, Form 5 kot tahun ni. Dia kata kejadian ini berlaku di belakang halaman rumah nenek dia pada waktu itu, yang berada dekat area-area Kuala Lipis sana. Okey, kita tahu kalau kat Pahang ni memang teroka Felda ni macam-macam. Dia kata waktu tu memang bukan macam-macam lah, maksudnya dia satu tema yang sama lebih kurang, di mana kalau kata belakang rumah tu hutan, berdekatan dengan sawah, ladang-ladang dan sebagainya kan. So nak jadikan cerita, si Mamat ni, dia nama dia Amri. Nama dia Amri. Orang panggil dia Am kot, macam tu tak silap aku nama dia. Kalau salah mungkin bukan nama sebenar lah. Alright. So si Am ni kata waktu dia 9 tahun ni, kampung dia ni kecoh tentang satu jelmaan besar. Dia macam lebih kurang macam Bigfoot lebih kurang kan. Bigfoot kat Kuala Lipis, kau bayangkan kan. So dia kata ada jelmaan itu yang dinampak oleh beberapa orang kampung yang berada di sana. Alright. So si Amri ni, dia kata pada waktu itu saya, yalah kan atuk sakit, dan so saya dengan sepupu-sepupu yang lain ni, biasalah umur 9 tahun, masing-masing tengah riang-ria kan. So kami pun bermain di belakang rumah atuk lah pada waktu itu. Okay, so tengah bermain, waktu tu cap, tiba-tiba kami terdengar satu suara. Bila kita orang fokus, rupanya itu adalah suara azan asar pada waktu itu. Allahu Akbar. Macam itulah kan, dan seterusnya lah. Tak payah aku azan kat sini dah. So dengar bunyi azan. Lepas tu aku pun cakap lah dengan cousin-cousin aku yang lain, yang ni duduk dulu. Mira duduk dulu, Fikri duduk dulu. Macam tu lah lebih kurang. Duduk dulu. Azan. Orang kata azan jangan berdiri, kena duduk. Kita hormat azan dulu. So dengar azan tu berkumandang. Settle azan tu berkumandang cap, kami ni pun sambung bermain. Okey, waktu tu kita orang ni tengah bermain baling-baling bola lah. Macam bola kan, biasa budak-budak kan. And nak jadikan cerita, bola yang dibaling itu telah pun menjangkaui bahagian laman atuk dan jatuh ke bahagian bawah rumah tu. Kalau kan rumah Felda ni, dia akan ada 2 tingkat. Tingkat atas ni laman, dekat bawah tu macam hutan, dia kata pada waktu itu. So bola tu bergolek ke bawah. Alright. So saya pada waktu itu bersama dengan cousin saya, Saiful nama dia, kami berdua berlari ke bawah untuk mendapatkan bola tersebut. Okey, kami mencari bola tu dekat keliling kawasan itu, dan kami sure bola itu tidak jauh daripada kawasan itu, sebab kita orang nampak lah bola tu jatuh macam dia jatuh,
tang. Memang kalau jatuh pun kat kawasan-kawasan situ lah, tak jauh. Tapi bila kita orang sampai kat area situ, tak ada apa-apa cap pada waktu tu. So kita orang macam mana bola ni tak ada lah. Macam tu waktu tu. So aku macam pelik lah, mana pergi bola tu. Okay, waktu tu kami bercari berdua, sementara cousin-cousin yang lain dah bising dekat atas. Mana bola? Cepat apa lambat sangat macam tu lah kan. So aku jadi macam sabar sekejap lah, tengah cari ni. Sabar. Pul jom kita pergi belakang sikit Pul. Kita pergi check kat sana, mana tahu bola pergi sana, angin ke apa ke. Lepas tu Pul cakap macam ni kat aku, tak nak aku belakang tu kalau ada Bigfoot macam mana. Kau ni mana ada Bigfoot keluar siang-siang, malam je, siang tak ada. Ya ke? Ya, kau tunggu, kau ikut je lah aku. Yelah, jomlah. So aku dengan si Sepul ni pun masuk ke bahagian benteng belah belakang. Alright, so kita orang pun masuk dan cari bola dari area situ. Okay, jumpa macam kita orang nampak bola tu kat situ. Tapi apa yang menyeramkan kita pada waktu itu, bola itu sedang bergulik dekat kawasan itu dengan sendirinya. Bola kalau jatuh kan statik, tapi bola tu macam bergulik. Lepas tu aku macam Pul, kenapa bola tu macam tu? Aku dah cakap dah, hutan ni ada hantu, dah lah naik lah, biarlah bola situ. Kau ni apa ni? Apa hantu-hantu ni? Kan dalam hutan ni, mulut jagalah sikit. Aku takut lah. Dia kata waktu tu bola tu macam pusing. And tiba-tiba cap, masa bola tu pusing, and kita orang tengah bercakap apa semua, bola itu seolah-olah ditendang daripada situ. And orang kata macam ada orang tendang lah bola tu, and then bola tu mengenai muka kami berdua. Tung macam tu. So kita orang macam tapi kan jalan budak 9 tahun bola tu goyang sendiri. Lepas tu dia terpelanting kat kita orang. Bola tu bola macam bola yang kau beli kat kedai RM2 tu, bola getah tu, yang kalau sepak melencong-lencong tu. Dua-dua kena muka. Waktu tu memang tak payah cakap lah, memang takut lah. Kita orang berlari cap. Kita orang berlari keluar daripada kawasan itu and masuk balik ke rumah tu pada waktu tu. Waktu tu kita orang nak naik tangga pun kaki dah rasa lembik lah. Memang takut cap waktu tu. And kita orang naik ke atas, mendapatkan cousin-cousin kita orang ceritalah bola tu macam tu, cousin kita orang gelakkan kita orang. And bila dia orang tengah gelak tu siap, pada waktu itu kami terdengar satu bunyi ngauman yang sangat kuat pada waktu itu tu. Bunyi dia macam tu. So, ada rimau ke kampung ni? Saya pun cakap macam tu. Kau jangan bukan-bukan lah, aku rasa tu bukan rimau tau. Aku rasa itu benda tu nak makan kita lah. Kita dengar lagi cap pada waktu tu. And ketika mendengar benda tu dalam keadaan terperanjat, mata aku ni terpandang ke arah satu pokok yang berada dekat hutan belakang tu. And guess what cap, aku ternampak ada satu sosok hitam berbulu badan dia dekat tepi satu pokok sawit ni, tengah menjengah pandang ke arah kami pada waktu tu. Memang clear, aku nampak dalam lebih kurang 50 meter daripada pandangan mata aku ke sana. Waktu tu kita orang pun berlari lah cap, dan nampak benda Allah tu berlari masuk ke dalam rumah. And kita orang bagi tahu ayah-ayah kita orang apa yang kita orang nampak pada waktu tu. And bila kita orang bagi tahu ayah kita orang tak percaya, dia kata menipu. And salah seorang daripada pakcik aku tu pun pergi ke belakang, and then kita orang pun pergi tengok lah dekat kawasan yang dia orang kata tu. And bila kita orang tengok, tak ada apa-apa dekat sana cap. Okay, so kita orang pun balik ke rumah tersebut. And waktu tu dah nak maghrib, dah nak malam dah. Alright, so bila dalam keadaan yang orang kata terperanjat, trauma and rasa tak selesa, aku cuba nak tidur tapi gagal cap pada malam itu. Dan aku paksa diri aku juga untuk tidur, tapi bayangan tu, bentuk tu masih lagi dalam kepala aku. And aku tidur besok sampai pukul 8 pagi. Aku dikejutkan. And bila aku pergi ke belakang cap, aku terdengar sekali lagi bunyi ngauman tersebut. And bila dengar je bunyi ngauman tu, aku terus lari masuk ke dalam. Dan itu kisah yang dikongsikan kepada kita. Takkan habis macam tu je. Macam mana nak habiskan lagi? Panjanglah lagi habis tu ending tu. Ending tu kenapa macam tu je? Kenapa? Seram dah bola terbang sendiri, nampak Bigfoot bagai. Tapi kenapa ending dia gitu saja? Adakah awak lupa senang menulis? Adakah awak habis? Adakah? Aduh.
Aku ada satu lagi cerita tau. Yang ini lagi dahsyat dah. Dia dah macam Doctor Strange dah. Yang dia kata dia boleh pergi ke sana ke sini dengan atuk dia. Oh, yang itu lagi dahsyat. Kalau yang ini nampak Bigfoot kau rasa dah macam pelik. Aku rasa satu lagi cerita ni aku akan payung lah. Sikit lah jadi. Okey lah. Kau nak dengar. Mesti kau nak dengar je kan. Kita payung sikit lah. About this one. Aku tak tahu lah budak ni kan. Dia ambil barang salah ke apa ke. Dia tengah atas angin ke. Tapi sekejap lagi aku cerita dengan korang. Tapi for this okey lah aku rasa. Dia seram kan. Dia okey lah kan. It's there lah people say. But why the ending so suddenly? Like that lah. Alright, so kita nak cerita pasal seorang ni. Cerita dia memang pendek gila, tapi aku rasa pecah. Alright, cerita tentang seorang yang bernama Asri. Bukan nama sebenar. Okay, dia ni pelajar universiti yang berkelana di Pening sana. Alright, so ada satu kisah ni. Dia kata waktu malam itu tempat yang dia diami tu, which is college dia tu, terkena histeria pada waktu tu. Dia kata kita kena histeria. And lepas dia semua benda tu jadi, ramai-ramai dah chaos, semua dah settle, and kita orang ni dibenarkan untuk pulang ke rumah kita orang masing-masing lah. And then bila sampai je dekat kita orang punya bilik tu, kita orang ni bercerita pasal apa yang terjadi tadi. Biasalah perempuan kalau kena histeria kan, laki-laki yang kata-kata ni pergi pegang apa semua kan. Dia kata pada malam itu kita orang bergelak ketawa seolah kita orang mengutuk atau mengejek apa yang telah pun terjadi pada malam tersebut. Okey. Dan habis kat situ, and kita orang decide untuk tidur pada pukul 1 pagi pada waktu tu. Lepas kita orang dah borak panjang lah berkenaan dengan benda tu. Kita orang habis pukul 11, kita orang dibenarkan masuk ke dalam dorm tu pukul 11, and pukul 1 pagi kita orang tidur. Bayangkan 2 jam lebih tu conversation kita orang gelak saja. Macam tu. Okey. Nak jadikan cerita aku terlelap juga bersama yang lain, and bilik aku ni berdua dengan seorang lagi kawan aku lah. Kita orang ni bukan satu kelas, tapi kita orang ni banyak menghabiskan masa bersama lah. Rubet. Batuk pula. Sekejap, bila habis lagi cerita dia. Okay, alright. Lepas tu dia kata waktu aku tengah tidur tu, aku cerita pasal orang tidur, aku rasa nak mengantuk pula. Alright, okay. Dia pun tidur sebab aku terbayang dia tengah tidur atas katil. Bestnya hujan-hujan ni kan. Alright, aku tidur Aku tidur, and orang kata dalam keadaan yang nak kata nyenyak tidak nyenyak, nak kata lena tidak lena pada waktu tu. So aku pun macam galih ke kiri tak boleh, galih ke kanan tak tidur, macam tu lah. Sampailah dalam pukul 2:30 pagi tu, aku terdengar bunyi bunyi orang, tahu tak bunyi orang yang welding besi tu. Orang yang teret. Orang welding besi teret. Orang bunyi welding besi, dia kata pada waktu tu. And waktu tu aku dengar benda tu macam halus gila dekat sebelah kanan telinga aku ni. So aku pun tak tahulah waktu tu datang daripada mana keberanian tu. Aku pun galih sikit badan aku ke kanan, and aku jeling ke arah belah kanan aku. And aku ternampak ada satu sosok perempuan sedang berdiri dekat depan kawan aku. Aku macam, wish, apa tu sial? Waktu tu aku dah macam terperanjat lah kan. And aku nampak sosok wanita itu dia macam bangun daripada kawasan tempat kawan aku tu tidur, and dia pijak dekat atas dada kawan aku tu waktu tu. So aku macam, dia kena tindih ke ni? Waktu tu. Tapi apa yang memelikkan aku pada waktu itu, kawan aku tu dia baring macam ni. Benda tu dia tenggek dalam keadaan berlawanan. Maknanya belakang dia ni menghadap muka kawan aku, and then dia duduk dekat atas muka kawan aku tu. Dengan kaki dia macam tu. Kau faham tak? Dia duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Dia duduk macam ni. So waktu tu aku macam, hantu ni duduk atas muka kawan aku sial. Dia ada dua lah. Sebab hantu tu perempuan kan. Untung duduk atas muka tu. Macam tu lah. Dia macam, takkan hantu pun bagi can. Contoh lah dia fikir macam tu. Bila aku baca ni aku tergelak sial. Aku terbayang macam mana hantu tu kan. Dia pakai kain, and dia pakai kain macam ketat punya, baik punya. Nampak peha sikit. Baik duduk macam tu, steady dekat muka kawan dia. So macam dia macam jam waktu tu. And aku jadi macam
tak tahu nak buat apa. Aku jadi macam jam, tak tahu nak buat apa. Tapi aku nampak lah benda tu jadi dekat depan mata aku. Dalam hati ni baca ni ayat kursi Al-Fatihah, ayat kursi Fatihah, ayat kursi banyak kali, sampai aku terdengar bunyi satu benda besi belaga macam ting ting, bunyi macam tu. Dan aku pun sekali lagi mata aku ke arah kanan, dan aku nampak ada bulatan api dekat bahagian pintu bilik asrama kami. And aku nampak benda tu turun daripada badan member aku and berjalan masuk ke dalam bulatan api tu, and bulatan api tu hilang macam tu. And waktu tu aku bangun, aku buka lampu, and aku kejut kawan aku. And kawan aku cakap dia tak rasa apa, dia tak ada rasa sesak nafas ke apa, dia tak ada rasa apa-apalah. So aku jadi pelik apa yang aku lalui pada malam tersebut. Dan itulah kisah yang aku nak kongsikan kepada korang. Lepas aku baca kisah dia ni, aku nak tanya dia, sebelum dia tidur tu, masa dia gelak ke apa, dia ada isap okok campur-campur tak? Budak. Aku cakap, yang hantar cerita ni, dia tak betul ni. Sebab kalau kau baca ayat ni memang tongan terbalik. Aku macam, tadi dah cerita pasal gaba budak perempuan kan? Ini dah nampak hantu duduk atas muka kawan dia. Sebab tak diselak yang kata. Lepas tu ada nampak gelung api pula dekat pintu. Dia ingat Doctor Strange ke man? Macam tu lah. Aku macam, aku cakap budak ni sah ada ambil okok balut tadi. So itulah dia guys. Lantak lah. Macam aku cakap tadi, cerita diorang ni kelakar yang aku cakap tak adalah teruk sangat, tak ada sampah sangat. Best. Tapi like macam execution dia agak funny lah for me lah kan. Terutama cerita yang ketiga ni. Tapi tak apa, kalau korang suka, korang rasa yang mana yang tak patut aku reject, yang kat mana yang patut aku kemaskan, korang boleh komen dekat bawah. Aku nak korang jadi juri untuk cerita kali ni. Korang komen dekat bawah guys. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you, insyaAllah. Minggu depan kalau tak ada aral melintang, kita ada selebriti jemputan, insyaAllah. Alright guys, kita jumpa di video akan datang. Besok kita akan kupaskan dengan korang kisah-kisah ataupun kalau kita tahu pasal lagu apa tu, Gam-Gam Binawe lagu kat TikTok pasal lagu Yahudi tu. Sebenarnya ada lagi beberapa lagu yang kita selalu nyanyi, yang kita selalu gunakan untuk TikTok kita, tapi kita tak perasan. Itu juga merupakan maksud yang sama untuk Yahudi. Alright, nanti kita kupas kemudian. I see you when I see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Ciao.